Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqa harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Liqaulihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utami wa makarimal akhlaq ya kama qala. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada majlis, tu imam tu birak JK Masjid, tuan guru, alim ulama, muslim muslimat, hadirin hadirat sidang kuliah, sidang pendengar kuliah maghrib kita pada malam ni. Moga-moga kita dalam kerahmatan daripada wabak dan juga terselamat daripada wabak COVID-19 yang mana semakin orang kata apa mengganaslah perkara ni. Sama-sama kita jaga SOP kita kerana ini satu wiqayah. Al-wiqayah tu khairu minal ilaj, iaitu mencegah lebih baik daripada berubat. Sebab kalau dah kena payah nak siap, lepas tu banyak benda yang akan jadi masalah lepas ni. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, insya-Allah malam ni hamba akan ambil suatu kisah yang mana menjadi suatu ingatan bagi kita, iaitu kisah daripada sebuah tempat. Tempat ni terletak di Iraq, dalam wilayah Mosul yang dikenali sebagai Ninwa atau Ninave. Ada 3 kisah dalam ni. Yang pertama, kalau dah lah, insya-Allah, yang pertama kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Yang kedua, iaitu kisah seorang hamba yang memeluk agama Islam yang pertama setelah kewafatan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan yang kedua kewafatan ataupun kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang dikenali sebagai Addas. Yang ketiga, iaitu kisah peperangan antara Parsi dan juga Rom pada tahun ke-8 kenabian yang berlaku di Ninave, kemudian menang semula sebagaimana dalam surah Ar-Rum, surah Rum ayat 1 hingga 4, iaitu kemenangan di sebuah tempat yang terendah dalam dunia, dikenali sebagai fi adnil ardi, dalam surah Ar-Rum. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kita akan sentuh 3-3 ni. Kalau tak ada maka malam ni kita hanya mengisahkan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Yunus alaihi salam ni adalah seorang Nabi Allah berketurunan daripada Bani Israel, anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni ada 12 orang anak, 12 orang anak daripada 4 orang isteri. Jadi Nabi Allah Yunus ni berasal daripada keturunan adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dikenali sebagai Bunyamin. Jadi Nabi Allah Yusuf ni mak dia bernama Rahil. Jadi adik-beradik dengan kakak dia yang bernama Laya, yang mana Laya pula melahirkan seorang 4 orang anak. 4 orang anak, yang mana 4 orang anak ni pula jadi salah seorang dah tu dikenali sebagai Lawi, keturunan Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ni telah disuruh ataupun telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada sebuah kaum yang terletak di Ninave atau di Ninwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin. Ayat yang ke-97.
98. Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpakan azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Allah Yunus sahaja yang telah berbuat demikian ketika mereka beriman. Kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka, dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami telah tentukan. Okey. Jadi dalam banyak-banyak kaum dalam dunia ni, 124,000 orang Nabi, 313 Rasul, 25 orang Nabi dan juga Rasul yang wajib diketahui nama dia, 5 orang ulul azmi. Hanya seorang, hanya satu kaum sahaja yang mana Allah nak datangkan azab, tiba-tiba mereka ni beriman. Itu kaum di sebuah tempat yang bernama Ninawi. Jadi sebelum kaum ni nak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengutuskan seorang nabi yang bernama Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Cuba bayangkan, dalam ramai-ramai orang yang lebih kurang 100,000 orang lebih, hanya 2 orang sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak lain tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 100,000 kalau 2 berapa persen agaknya? 0.00% lagi, 0.001%. Sebab nak kata 1% pun tak apa. Kalau kita kata 1%, 100,000, sepatutnya kena ada 1,000 orang. Tetapi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ni, hanya ada lebih kurang 2 orang sahaja. Jadi dengan 2 orang ni, kalau kita ikut kalau kita ikut sipil matematik, dikira gagal orang ni sebenarnya. Hak tu sebabnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah pada siapa hak kamu nak, tetapi Allah memberi hidayah pada siapa hak yang dia nak. Tu beza antara innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada siapa hak yang kamu nak. Ketahuilah bahawa yang mampu memberi hidayah ialah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa hak yang dia nak. Sebab nuzul kepada ayat ni ialah penolakan Abu Talib ke atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam dengan 2 orang dengan 100,000 ni dipanggil satu kekecewaan yang amat mengganah lah orang panggil. 2 orang sahaja. Bayangkan kalau kita kampung kota ni hak ramai, ni 2 orang je pergi masjid lagu mana kan. 2 orang saja pergi masjid. Hak ramai-ramai ni 2 orang main masjid. Tok Imam Tok Bilal, orang lain tak pergi. Jadi gitulah Nabi. Ni Nabi bukannya Tok Bilal. Bukan Tok Imam hak yang dakwah Nabi. Bila Nabi, orang kata apa, satu tanggapan tinggi pada kita bahawa Nabi ni mesti ramai orang hak yang meluk agama Islam. Oleh itu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam pun rasa geram. Jadi bila rasa geram, maka dia berdoa kepada Allah untuk ditimpakan azab kepada kaum Nabi Allah Yunus yang dikenali sebagai kaum di Ninua. Kemudian kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Anbiya. Okey, surah Al-Anbiya ni dia ada 3 kisah. Yang pertama mengenai zikir, yang kedua mengenai seekor binatang yang dikenali sebagai ikan paus mamalia. Yang ketiga, dalam tu juga ada satu jenis buah yang boleh orang kata apa, merawat penyakit kulit yang dikenali sebagai buah labu. 3 benda dalam ni. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Anbiya, muka surah ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hak ni lepas Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, dia marah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan azab kepada hak baki tu. Jadi hak 2 ni beriman dah, hak baki tak beriman lagi. Kalau kata 100,000 atau lebih sikit, dalam ni 110,000 tolak dengan 2. 110,000 tolak 2 lebih kurang 109,998 orang lagi itu tidak dikira beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuna izzahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaihi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz
zalimin. Dan ingatkanlah, sebutkanlah satu peristiwa Zunnun. Zunnun ni ialah orang yang mana duduk dalam perut ikan nun, iaitu perut ikan paus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka ia pun menyeru dalam keadaannya gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau. Ya Allah, maha suci Engkau daripada melakukannya, tolonglah daku, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri aku sendiri. Okey, dalam Al-Quran dia ada satu lagi zikir dipanggil Sayyidul Istighfar, yang mana zikir ni disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi zikir ni iaitu ketika mana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dia makan buah khuldi dengan isterinya nama Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hak ni zikir stres namanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin adalah doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam untuk memohon, orang kata apa, sebab dia telah buat salah makan buah khuldi. Jadi dua doa ni, doa yang disebutkan oleh Nabi Allah Yunus dikira zikir untuk mengubat penyakit stres. Kenapa dikatakan sebagai zikir untuk mengubat penyakit stres? Sebab Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam dia telah kalah dalam dipanggil perjudian. Judi ni maksudnya pada waktu Nabi Allah Yunus hendak berpindah daripada tempat Ninua ke tempat hak lain, maka dia naik bot, naik kapal dan sebagainya. Jadi bila naik kapal ni, maka berlakulah peristiwa ombak besar, taufan dan sebagainya. Maka pada waktu itu ada seorang kelasi kapal ni, dia kata, berat kita lebih ni, kena buai seorang. Jadi bila buai seorang, insya-Allah jadi mungkin ringan sikit beban dalam kapal kita ni. Oleh itu diadakan satu bentuk undian. Undian ni dia akan tulis nama belakang. Jadi bila tulis nama belakang, tulis nama Yunus dan sebagainya, jadi bila tarik nama tu, maka keluar nama Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Setelah dilakukan sebanyak 3 kali undian, maka kena juga atas nama Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi bila kena kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, kelasi kapal ni rasa tak patut nak buai, sebab Nabi Allah Yunus dikira seorang tetamu. Jadi dibuailah peralatan yang ada atas kapal ni, buai barang tu, buai beg dan sebagainya, tak jadi juga, masih menggeluk, masih ni lagi, masih tak stabil lagi kapal ni. Maka terpaksalah dibuang Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Maka bila dibuang Nabi Allah Yunus ni, maka barulah langit, taufan dan sebagainya baru berhenti, jadi kapal pun stabil. Maka pada waktu ni telah menyambar seekor ikan yang dikenali sebagai ikan nun, ataupun yang kita kenali sekarang ni dikenali sebagai ikan paus. Jadi apa spesialnya ikan paus kepada kehidupan kita sekarang ni? Sebab apa Tuhan cerita ikan paus? Banyak-banyak ikan paus juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya. Okey. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87, hak ni Allah suruh kita fikir lagu mana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai seekor ikan paus. Jadi Nabi Allah Yunus ni dia telah ditelan oleh ikan paus masuk ke dalam perut. Cuba bayangkan kita duduk dalam tempat sempit lagu mana agaknya. Hak ni bukan masuk hotel 5 bintang. Hak ni masuk dalam perut ikan. Perut ikan pula Tuhan telah beritahu dalam ni fizzulumat. Fanada fizzulumat, maka telah menyeru Nabi Allah Yunus dalam kegelapan. Kalau kita lihat pada habitat ikan paus, dia suka duduk dasar laut. Jadi kegelapan yang pertama dialami oleh Nabi Allah Yunus ialah kegelapan dasar laut pertama. Yang kedua, kegelapan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ialah terperangkap dalam perut ikan nun.
Yang ketiga, kegelapan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ialah kegelapan malam. Jadi 3 kegelapan ni duduk serta di bawah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Tu lagu mana agaknya. Hak kita waktu malam ni pun kita dah gagal dah. Kita buat kereta tak ada lampu umpamanya. Hak ni duduk dalam perut ikan. 3 kegelapan dalam perut ikan, kegelapan waktu malam, kegelapan dasar laut di atas habitat ikan paus tu sendiri. Hak tu sebabnya kalau kita fikir mengapa ikan paus dijadikan sebagai satu perkataan yang Allah tulis dalam Al-Quran. Ini mesti ada sebab. Rupa-rupanya sebab apa? Sebab ikan paus ni dia boleh menyejukkan suhu dunia rupanya. Salah satu. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam ilmu sains, kita cerita pasal ilmu sains ilmu sains ni, ikan paus dia boleh menyedut karbon dioksida sebanyak 33,000 kilo karbon dioksida seekor. Satu pokok hanya boleh menyedut sebanyak 24 kilogram karbon dioksida ketika fotosintesis sahaja. Jadi kepanasan dunia kita sekarang ni salah satu sebabnya ialah kepupusan ikan paus sebenarnya. Jadi ikan paus ni dia telah menjadi satu makanan rutin oleh penduduk-penduduk di negara sejuk. Antara penduduk negara sejuk yang suka makan ikan paus ni, minta maaf lah kalau terasa, pertama sekali penduduk Norway. Yang kedua ialah penduduk Jepun. Jadi mereka akan tangkap ikan paus ni untuk dijadikan beberapa perkara. Yang pertama, dagingnya tu untuk makan. Daging ikan untuk makan, lapar kan. Yang kedua, dia boleh dijadikan sebagai minyak. Lagu mana cara mereka tak tahu. Jadi minyak ni digunakan untuk membuat unggun api untuk memanaskan badan. Yang ketiga yang amat berharga dalam ikan paus ni ialah tulang dia. Tulang ikan paus ni rupa-rupanya boleh buat set korset bagi wanita nak merampingkan badan dia. Rupa-rupanya. Jadi itulah keistimewaan ikan paus yang kita rasa apa cerita ikan paus dalam ni mesti ada sebab. Jadi sebabnya ialah ikan paus ni boleh, salah satunya ialah boleh menyejukkan suhu dunia. Jadi dengan kurangnya kepupusan ikan paus ni, selain daripada habitatnya tu telah diancam, ia juga mati disebabkan berlanggar dengan kapal-kapal laut. Jadi sebabnya apa? Sebab dia suka berlegar. Itu ikan paus punya perangai dia. Jadi selain daripada itu juga, dianya adalah satu binatang yang jinak. Tuhan cerita juga dalam Al-Quran, satu binatang yang jinak boleh dengar perintah. Okey. Jadi ikan paus ni kalau ikut dalam ilmu sains, ianya adalah sejenis mamalia. Mamalia dia melahirkan anak. Cakera dan sebagainya melahirkan anak. Okey. Jadi bila mamalia melahirkan anak, dia ada satu keistimewaan mamalia ni, dia bertulang belakang. Jadi bila bertulang belakang, kita ni pun adalah satu unsur, satu jenis daripada mamalia. Nak cerita ikan paus ni sendiri. Ikan paus adalah seekor binatang yang jinak. Jinak itu sebab apa? Sebab dia ada tulang belakang. Dan hadis Nabi SAW, kalau kita lihat dalam Tarbiyatul Aulad, dari cara-cara nak mendidik, cara-cara nak melembutkan kanak-kanak ni, dia ada beberapa cara. Yang pertama, kalau tuan-tuan lihat, Nabi SAW cukup suka usap rambut. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW cukup suka cium kening budak. Sini. Ni di kawasan-kawasan hotspot ni. Yang ketiga, dia juga suka jamuh belakang. Rupa-rupanya jamuh belakang ni boleh menjinakkan orang rupa-rupanya. Jadi kalau anak-anak kita degil, salah satu caranya ialah kita usap 3 tempat ni. Pertama, kepala dia. Yang kedua, dahi dia antara sini. Yang ketiga, belakang dia. Jadi binatang yang ada tulang belakang semuanya jinak. Jadi setara mamalia, ikan paus pun boleh jinak dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita sebagai manusia yang ada akal fikiran, boleh kecek lagi, boleh melihat, boleh mendengar, takkan tak boleh nak jadi lebih hebat daripada ikan paus. Situ duduk. Jadi ikan paus ni pula, dia nak ceritanya, dia ni
satu binatang yang mana selain daripada itu dia ada, kalau tuan-tuan lihat cerita katung ikan paus ni dia keluar hok yang air atas paloi tu kan. Air tu rupa-rupanya dia ada satu jenis zat dipanggil fosforus namanya. Fosforus. Jadi fosforus ni dia boleh menyebabkan, kalau masuk dalam air, dia boleh menyebabkan binatang-binatang hok dekat dengan itu makin cepat membiak rupa-rupanya. Jadi salah satu cara untuk memperbanyakkan makanan dalam laut, antaranya ikan, sotong, udang dan sebagainya, ialah kena pelihara ikan paus ni. Hak tu sebabnya bagi pencinta ikan paus, dia nak biar ikan paus ni mudah membiak. Tapi tahu-tahulah kalau main dengan barang mamalia memang lambat sikit. Lembu, cuba tengok lembu berapa kali dia beranak setahun, lambat. Jadi ikan paus nak bagi beranak seekor lambat dah. Hak tu sebabnya kita kena pelihara, dipanggil satu kurniaan Allah yang dikenali sebagai ikan paus. Yang kedua, kalau tuan-tuan lihat, yang tuan-tuan lihat satu lagi ayat Al-Quran dalam surah Al-Qasas, dalam surah Saffat, fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim. Jadi pada selepas Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terperangkap dalam perut ikan itu selama 40 hari 40 malam. Terperangkap dalam perut ikan dalam keadaan gelap gelita, ekor pun tak ada. Tandas pun tak ada. Kita bayangkan gitulah, kita gelap. Jadi dengan lapar lagi, duduk perut ikan, bukan duduk dalam hotel 5 bintang macam hotel Perdana. Jadikan ceritanya dia ditelan oleh ikan nun, kemudian dikeluarkan dalam keadaan wahwa sakim, lemah sangat. Jadi bila lemah sangat, tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan lihat baby hok baru lahir lagu mana. Hok baby baru lahir dengan dalam kantung dan sebagainya, dengan basuh dan sebagainya, lemah dan sebagainya. Begitulah Nabi Allah Yunus dimuntahkan oleh ikan nun ni. Jadi bila dimuntahkan oleh ikan nun dalam keadaan Nabi Allah SAW, dia rasa amat letih dan sebagainya. Nabi Allah Yunus telah dikurniakan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan kepadanya sebuah pokok yang mana daunnya besar, iaitu buah labu. Jadi buah labu ni kalau ikut dalam kajian saintifik, dia boleh pertama sekali memberi tenaga kepada mereka yang lemah. Yang kedua, dia boleh mengubat penyakit kulit. Bayangkan dah 40 hari tak kena cahaya matahari lagu mana. 40 hari tak kena cahaya matahari, 40 hari tak ada makan, duduk dalam keadaan gelap gelita dan sebagainya. Maka Allah tumbuhkan satu jenis buah dikenali sebagai buah labu untuk memberi tenaga kepada, dengan izin Allah lah, kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Dan kemudian bila diberi tenaga, maka penyakit kulit yang membelenggu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam pun dia kata jadi orang kata apa, jadi comel semula. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan selepas Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam telah sihat daripada orang kata apa, dah sihat, tenaga pulih dan sebagainya, maka Allah kirimkan kepadanya kaum Nabi Allah Yunus alaihi salam kembali kepada kaumnya yang asal tadi itu, yang mana bilangannya tu lebih kurang 100,000 orang atau lebih sikit. Jadi hak 100,000 orang atau lebih sikit ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana sebelum nak diazab oleh Allah, Allah bagi hint dulu. Jadi bila Allah bagi hint, maka kebetulan terbuka pintu hati penduduk Ninua ni untuk beriman kepada Allah. Jadi beza dengan Nabi Allah yang lain, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Soleh dan sebagainya. Hak yang ni tunggu perintah Allah baru demo ni tubik. Tapi hak Nabi Yunus ni tak dapat perintah Allah lagi tubik dah. Itu sebab menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala
takdirkan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan nun. Nabi Soleh tunggu perintah baru tubik. Nabi Allah Lut tunggu perintah baru tubik. Nabi Allah Hud tunggu perintah baru tubik. Tapi Nabi Allah Yunus ni dipanggil tubik dulu sebelum dapat perintah. Tu kisahnya. Jadi nak cerita takdir Allah Subhanahu wa taala ni menyebabkan kita dapat belajar 3 perkara besar. Yang pertama, zikir stres. Yang kedua, keistimewaan ikan paus. Yang ketiga, iaitu suatu buah yang mana buah ni kita kena kata apa? Kita kena ambil berat lah, kita kena ambil cakna. Satu tujuan kesihatan iaitu buah labu. Kisah yang kedua pada malam ni iaitu ketika mana Nabi SAW nak cari tempat untuk berhijrah. Jadi setelah nak ramai yang berhijrah ke kota Habasyah. Jadi kota Habasyah ni dia ramai orang Nasrani. Ni masalah dia pula. Lepas tu bila masalah orang Nasrani, faktor geografi tu jauh sikit sebab dia dilintangi oleh laut. Okey. Jadi menyebabkan ada beberapa sahabat ni dia kembali semula. Jadi Nabi SAW nak cari tempat hijrah yang baru. Jadi sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dia telah berlaku satu peristiwa. 2 peristiwa besar dipanggil Amun Huznain, iaitu tahun sedih bagi Nabi SAW, iaitu Nabi SAW telah menerima khabar berita 2 kematian. Pertama, kematian Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, kematian Abu Talib, yang mana 2 orang ni memberi sumbangan besar kepada Islam sebelum. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha seorang hartawan, jutawan. Jadi nak ceritanya bini ni bila saya ketuk lelaki dia akan bagi juga sumbangan dari sudut kewangan dan sebagainya, tak tipu lah bagi. Abu Talib walaupun dia seorang musyrikin tapi dia ada pengaruh politik masa ni. Jadi menyebabkan Islam pada waktu ni terbina dengan dua orang ni. Jadi untuk itu salah satu orang kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang-orang yang meluk agama Islam ni disebabkan 2 faktor ni. Pertama, faktor kewangan Islam pada waktu ni. Yang kedua, disebabkan faktor politik, iaitu Abu Talib tu sendiri. Jadi dengan kematian 2 orang ni, maka Nabi SAW terpaksa cari jalan lain. Situ duduk. Jadi jalan lain ni dia kena berdakwah dengan hak yang Tuhan nak sendiri. Situ masalah. Jadi untuk itu Nabi SAW telah mencari suatu tempat untuk berhijrah. Sebab Islam ni pokok mana pun dia mesti duduk atas, tak duduk bawah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia tak duduk di bawah. Bila di bawah payah. Sebab Islam itu menunggangi, bukan ditunggangi. Kena faham molek ni. So, bila Islam itu ditunggangi, dia ikut hak orang nak bawa dia. Tapi bila Islam itu menunggangi, maka dia yang akan pimpin kita. Situ duduk. Jadi kalau kita lihat dalam situasi ini, maka Nabi SAW terpaksa mencari tempat yang baru. Tempat yang baru ni ialah tempat yang mana orang boleh anggap Islam ni sebagai hak duduk paling atas sekali. Boleh menerima Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Jadi Nabi SAW cari tempat ke alik selatan Mekah, dikenali sebagai Taif. Jadi penduduk Taif ni sebelum Nabi SAW nak ke Taif, ada dah beberapa golongan Quraisy pergi dulu. Jadi hasut dulu. Jadi bila pergi hasut dulu, maka bila Nabi SAW sapa dekat Taif, maka penduduk Taif tolak dah sebab dah terima berita awal daripada hak yang Quraisy sebelum ni. Maka menyebabkan Nabi SAW telah dihalau dengan lemparan batu dan sebagainya. Maka pada waktu ini Nabi SAW pun dia duduk berehat sebentar di sebuah kebun. Okey. Jadi di sebuah kebun ni, maka malaikat Jibril pun datanglah dengan 2 orang malaikat hok jaga gunung. Kisah ni tuan-tuan tahu belakang dah. Jadi malaikat Jibril offer kepada Nabi SAW untuk hempak gunung atas penduduk Taif. Tapi Nabi SAW kata apa? Aku walaupun generasi sekarang ni ada masalah, tapi generasi seterusnya ni akan jadi orang moga-moga aku berharap mereka ni akan jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat kebun ni ada 2 orang. Pertama pemilik kebun, yang kedua hamba kepada pemilik kebun ni. Jadi
pemilik kebun ni kata builah makanan ke orang tu. Jadi bila diperintahkan oleh tuan ini, maka hamba ni pun builah buah anggur pada waktu ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan. Bila makan disebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila hamba ni dengar, dia kata aku macam pernah dengar perkataan ni dulu. Okey. Jadi Nabi SAW pun dia sudah dapat peluang yang pertama. Sebab nak dakwah orang ni tidak menggunakan pengaruh Khadijah, dan yang kedua tidak menggunakan pengaruh Abu Talib. Jadi masa ni Nabi SAW dapat peluang pertama, iaitu nak berdakwah pada hamba ni. Jadi hamba ni kata aku macam pernah dengar perkataan ni dulu. Maka Nabi SAW tanya, mu ni pada mana? Aku daripada Ninua. Siapa nama kamu? Nama aku ialah Addas. Jadi pada waktu ni Nabi SAW masuk jarum lagi. Dekat sana ada saudara aku yang bernama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kamu kenal dia ke? Oh, kenal sangatlah, dia lah yang banyak memberi hidayah, menyampaikan hidayah pada kami dan sebagainya, dan ajaran masih kekal sampai sekarang. Jadi Addas ni bila tahu bahawa Nabi SAW dengan Nabi Yunus ni satu klik, dia panggil satu ajaran yang sama, walaupun syariat tu berbeza. Sebab syariat Nabi SAW dengan syariat zaman Nabi hak dulu je berbeza banyak. Dia akidah sama, akidah Allah itu satu, tapi syariat itu berbeza. Kita lihat macam syariat Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kita dah ambil syariat nikah kahwin Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, sila rujuk dalam surah An-Nisa, wa antajba'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Syariat zaman Nabi Ya'qub boleh nikah adik-beradik, isteri ni, contoh isteri ada adik dia, boleh menikah dalam tempoh yang sama, tempoh hidup. Tapi syariat hak yang Nabi SAW tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Jadi benda tu, syariat itu telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tibanya Nabi SAW, maka diharamkan pernikahan adik-beradik perempuan. Maksudnya isteri dia ada adik dia atau kakak dia, kemudian nikah seketok tak boleh. Dia kena tunggu mati baru boleh nikah. Orang Melayu kita panggil salin tikar. Jadi syariat Nabi Ya'qub boleh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Jadi syariat Nabi Adam alaihi salatu wasallam boleh menikah adik-beradik hak mana kembar silang. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh menikah adik-beradik. Syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam nak semaya boleh, hanya sembahyang dalam masjid saja, yang dikenali sebagai biara ataupun mihrab. Tuan-tuan cari dalam Al-Quran, dalam mihrab ni ialah tempat ibadah khusus untuk orang-orang yang menganut agama Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Tapi bila sampainya syariat Islam kepada kita, selain daripada masjid, kita boleh semaya dekat luar masjid, atas tanah nak semaya, asalkan tempatnya tu dikira suci daripada najis. Jadi masjid ni mudah cerita, ialah satu ismun makan, yang nama tepat hak yang dipanggil tempat bersujud. Jadi tempat bersujud selain daripada masjid ni sendiri ialah tempat kat luar masjid. Jadi kita faham masjid adalah satu bangunan. Sebenarnya masjid dari konteks umum itu ialah kita boleh semaya dekat luar walaupun tak ada masjid. Hak tu sebabnya kalau tuan-tuan lihat, contoh kalau semaya Jumaat siapa keluar, adakah tidak sah semaya tu? Sah semaya, sebab dianya masjid. Masjid ni hak yang pertama, masjid hak kita sekarang ni. Yang kedua, tanah tu pun dikira masjid, tempat untuk bersujud. Jadi syariat Nabi SAW dia berbeza dengan syariat Nabi Allah yang terdahulu, cuma akidahnya tetap sama. Begitulah syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Dia mungkin berbeza dengan Nabi SAW, tapi dia punya akidahnya tetap sama, itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Addas dengar keterangan Nabi SAW ni, maka Addas pun memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Addas adalah orang yang pertama masuk Islam setelah kewafatan
dua orang ni. Pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kedua Abu Talib yang mana telah mati dalam keadaan musyrik. Jadi Khadijah ada sumber kewangan, Abu Talib pula dia ada faktor politik dan sebagainya. Jadi Allah nak beritahu pada kita bahawa Islam ni dia tak tumbuh dengan dua sebab ni. Jadi Islam ni kena tumbuh dengan cara hak yang mudah cerita agak, dengan cara diri dia sendiri. Situ duduk. Jadi Adas ni pula berasal daripada daerah Ninave di sebuah tempat yang dikenal sebagai Mosul di Iraq. Kisah yang ketiga mengenai Ninua iaitu kisah peperangan antara Rom dan juga Parsi. Kita ambil ringkaslah. Jadi Rom dan juga Parsi ni adalah dua kuasa besar dunia sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi Raja Rom dikenali sebagai Kaisar. Kaisar ni kalau dalam bahasa putih panggil Caesar. Hak yang Parsi dikenali sebagai Kisra. Kaisar Rom dia dekat sikit dengan Islam sebab dia berasal daripada agama Samawi yang telah diselewengkan. Jadi Rom dia telah wujud setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dinaikkan ke langit setelah 30 tahun kemudian. Jadi pengasas kepada agama Nasrani yang dianuti oleh semua orang sekarang ni kebanyakannya berasal daripada anak murid kepada Al-Hawariyun yang dikenali sebagai Paul namanya. Paul tu ialah anak murid kepada Al-Hawariyun 12 orang sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Maharaja Rom pada waktu ini telah telah orang kata apa mengisytiharkan bahawa agama Nasrani yang dibawa oleh Paul ni sebagai agama rasmi Rom pada waktu ni 30 tahun setelah naiknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke langit, manakala bagi anggapan anutan Nasrani Nabi Isa telah disolib. Kalaulah Al-Quran ni tak ada, maka kita akan anggap bahawa Nabi Isa itu disolib. Hak ni dipanggil fitnah yang telah diangkat oleh Al-Quranul Karim yang menyatakan bahawa bukan Nabi Isa itu disolib tapi Nabi Isa itu diangkat ke langit. Banyak fitnah-fitnah hak yang terlempar kepada nabi-nabi dahulu telah dibersihkan oleh Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman walakinna syayatina kafarun yu'allimuna an-sihra. Sebelum ni orang kita, masyarakat dunia pada waktu ni menganggap bahawa Nabi Sulaiman ni lah hak mengajar sihir. Sebelum adanya Al-Quran, masyarakat dunia pada waktu tu menganggap bahawa Nabi Sulaiman lah yang mengajar sihir. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Baqarah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ni, kisahnya tu ialah Nabi Sulaiman telah difitnah oleh iblis yang menyatakan bahawa Sulaiman lah yang mengajar sihir. Jadi Nabi Sulaiman dia telah kehilangan kekuasaannya ada beberapa hari dia hilang kekuasaan. Jadi pada waktu itulah iblis melalui jin ifrit telah menulis suatu buku. Buku ni dikira sebagai buku sihir. Jadi buku sihir ni telah disembunyikan di bawah singgahsana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam asalnya. Jadi bila Nabi Allah Sulaiman naik tahta semula, kemudian wafat. Wafat tu tuan-tuan baca dalam surah An-Naml dan sebagainya. Nabi Sulaiman wafat ni dalam keadaan dia pegang tongkat. Nak ceritanya Nabi ni ke mana pun dia akan wafat juga. Jadi bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman, maka orang pun cari. Kebetulan iblis lagi tunjuk. Cuba tengok bawah sehingga sana tu ada satu kitab hak mengajar sihir. Jadi betul tunjuk rupa-rupanya Nabi Sulaiman hilang selama ni ngaji sihir rupanya. Hak tu sebabnya Allah telah membersihkan fitnah yang dikenakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma nak ceritanya Nabi Sulaiman ni pada anggapan seluruhnya ialah orang yang pengajar sihir. Jadi Allah masukkan, Allah nafikan melalui surah Al-Baqarah. Kalau ada Al-Quran, maka sampai sekarang kita akan menganggap Nabi Sulaiman lah yang mengajar sihir kepada kita semua sebenarnya.
Jadi Al-Quran tu telah membersihkan fitnah-fitnah yang dikenakan oleh para anbiya melalui lisan-lisan orang yang jahat. Jadi kita balik semula pada kisah Rom ni pula. Jadi Rom ni dia menganut ajaran Nasrani yang mana dia mengamalkan Trinity. Trinity ni 3 Tuhan lah. Allah itu anak, Allah itu bapa, Allah itu anak, Allah itu Ruhul Kudus. Manakala masyarakat Parsi, Iraq dan sebagainya ni, dia mengamalkan agama Majusi. Jadi peperangan yang pertama berlaku. Jadi biasalah kuasa besar ni dia nak perang ni, nak rampas, orang kata rampas wilayah-wilayah di bawah naungan dia. Jadi mula-mula Rom dan juga Parsi telah berperang di sebuah tempat yang dikenali sebagai Nineveh juga rupanya, pada tahun ke-8 kenabian. Okey, jadi 8 tahun Nabi SAW jadi Nabi, maka berlakulah peperangan antara Rom dan juga Parsi di sebuah tempat yang dikenali sebagai Nineveh. Maka bila kalah tentera Rom kepada tentera Parsi, maka masyarakat Quraisy juga rasa suka, sebab Parsi dengan masyarakat Quraisy ni hampir sama, sebab Parsi je mengamalkan penyembahan penyembahan api dan juga berhala. Manakala orang Islam menganggap dia ni hampir sikit dengan Islam, sebab dia tahu Allah itu ada, cuma dia diselewengkan ajaran tu sahaja. Jadi bila berlakunya peristiwa ini, maka orang Quraisy suka orang Islam berduka cita, maka Allah turunkan surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di sebuah tempat hak paling rendah atas dunia, wa hum min ba'di alaihim min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yang mana bila duduk ke tempat ni, pergi tempat ni, dia akan menang fi bid'in sini, dalam tempoh beberapa tahun. Jadi bila turunnya ayat ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah bertaruh. Masa ni bertaruh tidak diharamkan lagi, ya. Bertaruh berjudi, ya, berjudi. Jadi dia berjudi, nyatakan bahawa tentera Rom akan menang dalam tempoh 3 tahun. Mula-mula. Jadi orang-orang kata, okey, kita bertaruh juga. Maka bila diceritakan benda ni kepada Nabi SAW, mengapakah kamu bertaruh? Sebab aku dengar ayat Al-Quran, ayat 1 hingga 4, fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'di wa yawma izin yafrahul mu'minun. Jadi bila dengar ayat ni, maka aku bertaruh. Maka Nabi SAW suruh tambah lagi pertaruhan. Masa ni suruh tambah lagi pertaruhan, yang mana beritahu kepada orang Quraisy tu bahawa tentera Rom akan menang dalam tempoh 7 hingga 9 tahun. Pertama. Yang kedua, tambah lagi pertaruhan bahawa mereka akan menang di adnal ardi, tanah paling rendah. Okey, tadi mula-mula berperang kalah dekat Ninua, hak tempat we tahu dua kisah ni. Jadi Ninua ni 3 peristiwa. Kalah tentera Rom, Adas berasal dari Ninua, kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi bila turunnya ayat ini, maka tidak berlaku peristiwa menang ni. Maka berlawan lagi Parsi dengan Rom, kalah Rom, berlawan Parsi dengan Rom, kalah lagi Rom, sehingga tahun yang ke-7. Bila kita baca ayat Al-Quran, bid'in sinin ni bermaksud tempoh 1 hingga 9 tahun. Itu cara kita ngaji Arab ni. Bid'in sinin 1 hingga 9 tahun. Jadi tempoh 1 hingga 9 tahun, maka tentera Rom akan menang semula. Kat mana tempatnya tu? Fi adnal ardi, tempat yang paling rendah atas dunia. Jadi pada waktu ni Abu Bakar bertaruh akan menang dalam tempoh 7 hingga 9 tahun. Ditambah lagi pertaruhan. Mula-mula pertaruhan itu dia kata menang dalam tempoh 3 tahun. Jadi Nabi kata tambah lagi. Masa ni boleh bertaruh lagi, sebab tidak turun lagi ayat pengharaman judi, minum arak, berhala dan sebagainya. Hak yang tuan-tuan baca, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau tuan-tuan ngaji dalam bab nasakh mansukh,
ayat pengharaman arak ni turun sebanyak 3 peringkat. Peringkat pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Masa tu Tuhan cerita bahawa arak dan juga judi ni dia ada manfaat, ada mudarat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketahuilah bahawa mudarat lebih besar daripada manfaat. Tuhan tak haram lagi. Yang kedua, Tuhan haramkan arak ni pada waktu nak semaya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Asbabun nuzul kepada ayat ni iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia minum arak pada waktu nak semaya Isyak. Jadi tukar takir baca surah Al-Kafirun, jadi a'budu ma ta'budun dan ceritanya dia tukar takir ayat yang nombor 4, nombor 5, nombor 6 tu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tu ayat nombor 2 lagi tukarnya. Jadi bila tukar gini maka Allah pun turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara. Jangan kamu dekati semaya dalam keadaan kamu mabuk. Jadi pada waktu ni orang nak minum arak dia akan cari waktu selepas maya Isyak baru boleh minum arak. Masa ni arak tidak diharamkan secara total. Yang kedua, dia nak minum arak waktu bila? Selepas waktu subuh. Jadi 2 waktu orang minum arak. Orang Islam minum arak selepas waktu Isyak, selepas waktu subuh. Jangan minum sekarang. Kalau minum sekarang naya lah amal jawab je. 2 kali sahaja. Jadi ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansab. Jadi ayat yang ni pula turunnya dekat Madinah. Jadi hak yang ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir turun di Mekah. In ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara turun di Mekah juga. Tapi ayat hak yang menyatakan bahawa innamal khamru wal maisir turunnya di Madinah. Pada waktu ini diharamkan arak, judi, delik nasib, bahala secara total. Jadi nak ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia bertaruh waktu ni. Masa ni tidak turunnya ayat pengharaman judi secara total. Jadi bertaruh. Jadi bila bertaruh, maka pada tahun selepas berlaku kekalahan pada tahun ke-8 kenabian. Tahun ke-8 kenabian, maka tentera Rom dia menang semula pada 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian 8 tolak dengan 13 5 tahun. Tambah lagi 2, maka peristiwa kemenangan ni berlaku pada tahun kedua Hijrah. Okey, 7 hingga 9 tahun. Jadi betul lah fi bid'i sinin. Jadi 2 tafsiran mengenai tempat hak paling rendah dalam dunia. Yang pertama, kalau tuan-tuan lihat carilah haji Google dan sebagainya, tuan-tuan jumpa benda ni, jangan risau. Okey. Jadi dalam dunia ni hak paling tinggi ialah Gunung Everest, 8,848 meter dari paras laut. Paling tinggi. Paling rendah dalam dunia ialah 394.6 meter di bawah paras laut. Duduknya pula di dasar Laut Mati, pesisiran pantai Laut Mati. Jadi Adnal Ard ni ada 2 tafsiran. Pertama, berhampiran dengan negara Arab. Yang kedua, paling rendah atas dunia. 2 tafsiran. Jadi hak yang paling tepat ialah paling rendah dalam dunia, iaitu 394.6 meter di bawah paras laut, dan tempat ni ialah pesisiran pantai Laut Mati, dekat pula dengan negara Arab, antaranya termasuk dalam sempadan Israel dan juga Palestin sekarang ni. Jadi ini membuktikan bahawa fi adnal ardi ni pada waktu ni tak ada ilmu geografi lagi sebenarnya. Tak ada lagi ilmu geografi yang menyatakan bahawa Rom dan juga Parsi melawai kat sini menang Rom. Tak ada ilmu geografi. Jadi Tuhan cerita secara tepat menang itu pula fi adnal ardi. 2 tempat di tempat Rom menang ni di sebuah tempat yang paling rendah atas dunia, iaitu 394.6 meter di bawah paras laut. Dan menang ni pula selepas antara 1 hingga 9 tahun. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertaruh pada tahun yang ke-7, tahun 7 hingga yang ke-9 atas dasar fi bid'i sinin. Jadi kalau tuan-tuan lihat dalam surah ni, macam mana, kenapa surah Ar-Rum? Mesti ada sebab. Rupanya Ar-Rum ni satu tafsiran yang lain pula ialah negara-negara Barat, Eropah, Amerika dan sebagainya tu. Tuhan cerita juga dalam Al-Quran untuk kita ambil perhatian bahawa
negara-negara ni dia ada sebab-sebab tertentu Allah highlightkan negara ni dalam Al-Quran. Jadi begitulah beberapa sedikit kisah mengenai Ninua yang mau cerita kepada malam ni. Yang pertama kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, yang kedua kisah Addas, yang ketiga kisah peperangan antara Rom dan juga Parsi. Jadi Nabi Allah Yunus ni pertama sekali keistimewaan ikan paus, yang kedua zikir stres la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang ketiga keistimewaan buah labu. Yang keempat kisah Addas adalah orang yang pertama meluk agama Islam setelah kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dan juga Abu Talib. Yang dua orang ni dia panggil penyumbang kepada perkembangan Islam awalnya iaitu perkembangan dari sudut disebabkan kewangan dan juga faktor politik. Yang ketiga kisah peperangan antara kaum Rom dan juga Parsi, yang mana peperangan pada tahun 8 kenabian berlaku di sebuah daerah Mosul di Iraq yang dikenal sebagai Ninua atau Ninave. Kemudian menes mula setelah 7 tahun kemudian 2 tahun hijrah, ketika mana berperang di sebuah tempat yang paling rendah dalam dunia, 394.6 meter daripada paras laut di pesisiran pantai Laut Mati, dan kebetulan pula terdekat-dekat pula dengan sempadan Israel dan juga Palestin. Jadi Adnal Ardi ni dua tafsiran. Pertama, tempat yang paling rendah dalam dunia. Yang kedua, tafsiran dia ialah yang berhampiran dengan negara-negara Arab. Setakat dulu, insya-Allah jumpa lagi pada masa akan datang. Sebaik yang baik daripada Allah, yang berkenan yang sendiri mohon ampun dan majlis kita kasar bahasa. Sesungguhnya apa yang lemah itu adalah sebagai seorang manusia yang dikira lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya hayyul qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Ibrahim wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jati ilmi wa salatihi wa rizqna hikmata wa ma'rifata ilmi sabta zihni wal aqli wal hilmi wal hikmi bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin rabbana fil lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.